Perkataan manusia berasal dari kata manok dan mens yang bermaksud berakal. Allah juga menyatakan dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 78 yang bermaksud, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, iaitu akal, agar kamu bersyukur. Di dalam kajian ini, kami akan menghubungkaitkan asal-usul manusia dari dua sumber falsafah, iaitu falsafah Islam dan falsafah Barat. Proses kejadian manusia hendaklah diketahui agar ia menjadi iktibar untuk kita menjadi manusia yang bermanfaat kepada seluruh alam dan terutamanya menjadi hamba yang taat kepada Allah. Seterusnya, mengenai persoalan kajian. Terdapat beberapa persoalan atau kekangan yang timbul dalam kajian ini. Antaranya ialah yang pertama, apakah hubungan antara ilmu falsafah dan asal-usul manusia? Yang kedua adalah bagaimanakah proses kewujudan manusia itu berlaku? Yang ketiga, apakah impak ilmu falsafah kepada kewujudan manusia? Kajian ini dilakukan di atas beberapa objektif, iaitu pertama, untuk mengkaji hubungan antara ilmu falsafah dan asal-usul manusia serta hakikat kewujudannya. Yang kedua, untuk mengenal pasti tahap kefahaman terhadap proses kewujudan manusia berdasarkan pandangan falsafah. Dan yang terakhir, untuk mengkaji impak ilmu falsafah kepada asal-usul kewujudan manusia. Seterusnya adalah skop kajian. Kajian ini terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia dan tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui tahap pengetahuan mereka terhadap asal-usul manusia berdasarkan pandangan falsafah. Kajian ini dijalankan terhadap 80 orang responden yang terdiri dari lelaki dan perempuan yang majoritinya adalah beragama Islam. Kajian ini juga dijalankan melalui Google Form yang terdiri daripada 10 soalan dan tempoh kajian ini dijalankan hanyalah selama 1 hari bersamaan 23 Mei 2020. Asal-usul manusia menurut perspektif Islam dapat 3 tahap penciptaan manusia. Tahap yang pertama ialah penciptaan manusia yang pertama, iaitu Nabi Adam AS. Manakala tahap yang kedua ialah penciptaan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, iaitu Allah SWT telah menciptakan Siti Hawa sebagai isteri kepada Nabi Adam AS. Tahap ketiga ialah penciptaan seluruh umat manusia melalui keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Dapat pelbagai hikmah proses penciptaan manusia, antaranya ialah cap jari manusia. Salah satu kelebihan cap jari ialah sejak zaman Nabi Adam AS sehinggalah manusia yang terakhir tidak akan pernah sama. Tujuan penciptaan manusia menurut Islam, yang pertama ialah untuk beribadah dan bertakwa pada Allah SWT. Yang kedua, sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Dan yang ketiga ialah untuk menjunjung amanah. Manakala yang keempat ialah agar manusia mengetahui kebesaran Allah SWT. Asal-usul manusia berdasarkan kepada perspektif Barat. Ia dipelopori oleh Charles Darwin yang merupakan seorang yang beragama Kristian dan juga mempunyai sarjana muda dalam bidang teologi. Beliau menyatakan bahawa proses evolusi ini berlaku daripada makhluk yang ringkas kepada makhluk yang tertinggi, iaitu manusia. Seterusnya, jumpaan ini diperkuatkan lagi dengan jumpaan fosil pada tahun 1891 di Trinil Nagawi. 3 tujuan kelahiran manusia berdasarkan kepada perspektif Barat. Pertama-tamanya, persaingan sesama manusia adalah berdasarkan semata-mata kerana kekuasaan dan penindasan. Dan yang kedua, konsep pengasingan berdasarkan kepada warna kulit, ras dan status quo masyarakat. Dan yang ketiga, undang-undang adalah berdasarkan kepada akal fikiran mereka semata-mata. Seterusnya, bab 3 akan membincangkan tentang metodologi kajian. Kajian ini dilakukan adalah untuk mendapatkan data bagi mencapai setiap objektif, iaitu yang pertama, untuk mengkaji hubungan antara ilmu falsafah dan asal-usul manusia serta hakikat kewujudannya. Yang kedua, untuk mengenal pasti tahap kefahaman terhadap proses kewujudan manusia berdasarkan pandangan falsafah. Dan yang ketiga adalah untuk mengkaji impak ilmu falsafah kepada asal-usul kewujudan manusia. Seterusnya, antara kaedah yang digunakan, pengkaji menggunakan kaedah pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan responden, iaitu melalui kaedah soal selidik menggunakan Google Form. Kaedah melalui internet juga digunakan dalam kajian ini. Selain itu, pengkaji turut menyasarkan seramai 50 orang responden dalam kajian ini dan majoriti responden yang memberi maklum balas adalah daripada kalangan mahasiswa USIP. Berikutnya, responden yang dipilih dalam kajian ini adalah dalam kalangan masyarakat, terutamanya
golongan daripada pelbagai universiti yang berbeza jantina, umur dan latar belakang. Dan secara umumnya, majoriti responden yang dipilih adalah dalam kalangan mahasiswa daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Seterusnya, pengkaji telah menggunakan kaedah soalan sidik untuk mendapatkan respon dan sebanyak 10 soalan yang telah dikemukakan di dalam borang soalan sidik tersebut. Di dalam borang soalan sidik, terdapat 4 soalan yang menggunakan skala Likert dan selebihnya adalah soalan yang menggunakan pengetahuan am. Kemudian, data ini dikira secara automatik melalui aplikasi Google Form dengan mengambil kira peratusan setiap jawapan daripada responden. Analisis dapatan kajian yang kami terima berdasarkan objektif kami yang pertama, iaitu untuk mengkaji hubungan antara ilmu falsafah dan asal-usul manusia serta kewujudannya. Soalan yang telah kami ajukan kepada para responden ialah, adakah responden percaya bahawa proses kewujudan manusia berkait rapat dengan ilmu falsafah? Respon yang kami terima menunjukkan majoriti daripada responden percaya bahawa proses kewujudan manusia berkait rapat dengan ilmu falsafah, iaitu dengan majoriti sebanyak 73.8% bersetuju, manakala 26.2% tidak bersetuju dan tidak percaya bahawa proses kewujudan manusia berkait rapat dengan ilmu falsafah. Seterusnya, untuk menepati objektif kajian kami kedua, iaitu untuk mengenal pasti tahap kefahaman terhadap proses kewujudan manusia berdasarkan pandangan falsafah, soalan yang telah kami ajukan berbunyi, adakah anda tahu tentang proses kewujudan manusia? Respon yang kami terima menunjukkan majoriti daripada responden tahu tentang proses kewujudan manusia dengan peratus sebanyak 96.3%, manakala baki 3.7% tidak mengetahui tentang proses kewujudan manusia. Seterusnya, untuk soalan 3 dan 4, kedua-duanya menggunakan objektif yang sama, iaitu objektif 1 dan 2, yang mana untuk mengkaji hubungan antara ilmu falsafah dan asal-usul manusia serta mengenal pasti tahap kefahaman terhadap proses kewujudan manusia. Okey, bagi soalan nombor 3, iaitu kepentingan memahami proses kewujudan manusia, majoriti menjawab dapat mewujudkan kesedaran tentang keagamaan dan kebesaran Allah. Kemudian bagi soalan 4, susunan yang betul untuk peringkat kewujudan manusia mengikut Al-Quran ialah nutfah, alaqah, mudghah, izamah dan lahmah. Seterusnya, soalan nombor 5 dan soalan 6 menggunakan satu objektif yang sama, iaitu untuk mengenal pasti tahap kefahaman terhadap proses kewujudan manusia berdasarkan pandangan falsafah. Jadi, soalan 5 teori Darwin, ramai majoriti tidak bersetuju. Dan yang untuk soalan nombor 6 mengenai hasil daripada makhluk evolusi, manusia ni evolusi daripada makhluk sederhana, juga ramai yang tidak bersetuju. Hasil dapatan kajian daripada soalan yang ketujuh, iaitu adakah anda mempercayai bahawa teori Islam adalah sangat berkait rapat dengan kewujudan manusia? Para responden memilih sangat bersetuju, yang mana telah pun mencapai kepada matlamat objektif kajian yang kedua, iaitu untuk mengenal pasti tahap kefahaman terhadap proses kewujudan manusia berdasarkan pandangan falsafah. Untuk soalan yang seterusnya, soalan yang ke-8, majoriti juga daripada responden memilih sangat bersetuju, yang mana juga telah mencapai matlamat objektif kajian yang kedua. Untuk soalan yang ke-9 yang berkaitan dengan sumber para responden mendapatkan pendedahan terhadap ilmu falsafah mengenai kewujudan manusia, para responden memilih institusi pendidikan sebagai medium tempat mereka mendapatkan pendedahan, juga telah mencapai matlamat objektif kajian yang kedua. Untuk soalan yang terakhir yang berkaitan dengan bagaimanakah impak proses kejadian manusia, majoriti daripada para responden telah pun memilih dapat mendidik sifat bersyukur dan lebih menghargai. Perkara ini telah pun mencapai matlamat kajian yang ketiga, iaitu untuk mengkaji impak ilmu falsafah kepada asal-usul kewujudan manusia. Kesimpulannya, asal-usul manusia menurut pandangan Islam sangat bertentangan dengan apa yang telah dikemukakan oleh para pencetus dan pendukung teori evolusi. Menurut pandangan falsafah Islam, proses kewujudan manusia yang pertama bermula apabila Nabi Adam diciptakan daripada tanah yang kering, kemudian ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Malah, Al-Quran juga menerangkan beberapa proses kejadian manusia dengan lebih terperinci berbanding teori Charles Darwin. Manakala, fahaman falsafah barat pula mempercayai bahawa manusia itu wujudnya dari evolusi kera sehingga menjadi manusia. Namun, dapat disimpulkan bahawa falsafah Islam adalah lebih sahih kerana Islam bersumberkan kitab ajaran Allah SWT. Dari itu, kita haruslah percaya dan teguh dengan fahaman falsafah Islam agar keimanan dan kepercayaan tentang tujuan utama penciptaan manusia yang bermula dengan Nabi Adam tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai khalifah fil ard dapat disematkan dalam jiwa manusia.